ni buat sendiri. Design. Oh, ada lagi nanti cek kat sini. Ada lagi bang nama itu. Mat, naik tak ni? Pokok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله شكرا ولك المن فضلا. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله يا حي يا قيوم. صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعوة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan nikmat kepada kita pada saat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa kosong kita isikannya dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan dua perkara ini menjadi sebab kebaikan kepada kita sepanjang hari kita, menjadikan barakah kepada rezeki kita, menjadikan barakah kepada amalan kita, menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita hari ini dan seterusnya insya-Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك توكل وإليك النشور. Baik, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan sambungan daripada bab kesan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesan sebelum kita masuk kepada pintu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, di antara kesan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala ini, apabila kita tidak putus pergantungan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa sahaja yang berlaku ke atas diri kita, kita yakin qaddarallahu ma syaa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan menentukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kita senang, kita bersyukur, kita susah, kita bersabar. Sebab apa? Kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik daripada Allah dan yang tak baik itu pun adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian kepada kita untuk menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada pertimbangan iman ini, manusia ini akan bersyukur dengan apa yang dia nak sahaja. Yang dia rasa tak nak, dia tak nak. Sebab itu iman ini dia bukan ditimbang dengan akal semata-mata. Iman ini ditimbang, akal menimbangnya dengan mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah, mengikut panduan ilmu yang ulama ajarkan kepada kita, yang diajarkan kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau akal ini dia tidak dipandu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia ini banyak akal. Manusia banyak akal. Sebab itu akal perlu dipandu dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya kalau keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbatas akalnya untuk mencapainya, dia tak boleh menolaknya. Dia kena ikut apa yang Al-Quran dan Sunnah ajarkan. Seperti yang berlaku di dalam bab sapuhan khuf. Kalau ikutkan akal, sepatutnya kalau kita nak sapukan air ni dekat khuf tu, kasut ataupun stokin kulit yang kita pakai, yang kotornya bawah. Jadi kalau nak bersihkan bawah. Tetapi disebabkan ajaran agama macam tu, kita sapulah atas. Kita sapu atas dia. Begitu juga di dalam bab hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah viral dulu-dulu. Hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak terbatas kepada solat sahaja, tidak terbatas kepada puasa ataupun haji ataupun buat ibadah sahaja, tetapi hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala ini melibatkan seluruh muamalah kita kepada Allah, kepada manusia dan kepada diri kita sendiri. Hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala melibatkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak kita kepada Allah, hak kita kepada makhluk Allah, dan hak kita kepada diri kita sendiri. Maknanya hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyeluruh. Dan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala didatangkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tujuannya untuk apa? Memberikan hasanah, penjagaan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan daripada hukum hakam ini, orang yang bukan Islam pun dapat manfaatnya. Kalau dulu kita pernah dengar ada di kalangan guru-guru agama, hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala ini dia ingatkan boleh
ditukar-tukar mengikut akal dia. Kalau pencuri, baik kita bagi dia modal, suruh dia berniaga, daripada kita potong tangan dia. Logik akalnya macam itulah, kan? Logik akalnya lebih baik macam tu. Tapi hukum Allah, Allah ni lebih kenal makhluk dia. Allah ni lebih kenal manusia. Sebab yang cipta manusia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dalam hukum hakam jinayah pun, hukum hakam muamalah kita pun, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu cara nak didik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu macam mana nak rawat penyakit kita. Allah tahu apa yang diperlukan dalam kehidupan kita. Tetapi bila orang mengambil agama ini dengan akal di semata-mata, tidak mengutamakan Al-Quran itu di atas daripada akalnya, sunnah itu di atas daripada akalnya, menyebabkan apa dia? Adanya pahaman-pahaman yang pelik-pelik. Mengaku Islam, beragam Islam, solat, tetapi hukum hakam yang diambilnya, dia tidak meletakkan Al-Quran dan sunnah itu atas daripada akalnya. Dia meletakkan akal dia itu lebih atas daripada Al-Quran dan sunnah, sehingga kefahaman dia tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada kepincangan dan kecacatan, menyebabkan dia mempertikaikan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala yang melibatkan apa? Melibatkan hawa nafsunya, yang melibatkan muamalah di antara manusia, dan melibatkan cara pentadbiran ummah mengikut ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia memikirkan akal dia itu lebih relevan untuk diterapkan di kalangan masyarakat dan umat yang di bawah ajaran dia. Dia bergelar profesor, bergelar doktor, tetapi Al-Quran pun tak pandai. Lepas tu tiba-tiba pandai pula ajar orang tentang Islam. Kempen pula tolak ulama. Maknanya apa? Kesan dia mengenal Allah tu belum ada. Kesan dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala tu belum ada. Kesan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita solat, alhamdulillah, itu bagus. Tetapi ingat, hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melibatkan solat, tidak melibatkan perkahwinan, tidak melibatkan haji semata-mata. Di dalam memimpin umat Nabi Muhammad SAW dengan mengikut ajaran Al-Quran, itu juga ada hukum hakam yang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Islam ini menjaga hambanya, menjaga manusia daripada seluruh sudut, daripada seluruh penjuru, dan daripada seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Kalau perkara yang besar Allah jaga, daripada perkara kecil Allah jaga, takkanlah perkara-perkara yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala tak bimbing kita. Di dalam masalah kita nak masuk bilik air pun ada kesannya meninggalkan kebaikan kepada kita dengan kita mengikut adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara kecil. Jadi tanda seseorang itu bersungguh-sungguh dengan iman dia bermula daripada perkara yang kecil ini dia agungkan, dan lebih-lebih lagi apabila perkara itu perkara yang besar dalam kehidupannya. Jadi seseorang itu apabila sudah mula terkesan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, akal dia ni bawah daripada Al-Quran dan Sunnah, dan menimbang Al-Quran dan Sunnah ini mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga seperti yang kita katakan tadi, baik itu daripada Allah, yang tak baik itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Jadi bila dia sudah ada kesan tersebut, hidupnya senang. Senang. Yang susah ini bagi pandangan kita je. Yang senang ini bagi pandangan, bagi penilaian manusia semata-mata. Tetapi bagi manusia yang beriman dengan qadar-qadar Allah Subhanahu wa taala, penilaian tersebut bukan mengikut penilaian manusia. Dia akan mengikut penilaian Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan, dengan akal menimbang melalui iman tadi. Jadi apa yang dia lakukan, dia tahu ana urid, Allah yurid, aku nak dan Allah pun nak. Fallahu yaf'al ma yurid, tapi Allah tetap akan lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maknanya seseorang itu bila meletakkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh menunggu, dia tak boleh menagih, mana ya Allah yang aku minta, kenapa engkau tak bagi apa yang aku nak. Maknanya dia bukan bertawakal. Maknanya dia menganggap apa yang dia buat untuk dapatkan sesuatu itu, dia menganggap bila dia melakukan sesuatu wajib dia dapat sesuatu. Sedangkan perkara itu bila mengikut iman dan akal kita, bila mengikut Al-Quran, bila mengikut rukun iman, tak semestinya apa yang kita minta itu kita dapat melalui tawakal kita. Kemungkinan kita usaha dan tawakal, tapi Allah tak bagi apa yang kita nak. Allah akan bagi apa yang Allah nak. Habis itu iman kita macam mana? Tolak ataupun terima? Orang yang beriman dia akan terima. Sebab apa? Tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala bukan bererti Allah wajib bagi apa yang dia nak. Tetapi usaha dia adalah usaha, dan tawakal dia juga adalah usaha dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. La syakka fiha, tidak ada keraguan padanya. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila kaum Quraisy Mekah, orang-orang musyrikin Mekah yang meletakkan keraguan ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka meraguinya, dan mereka nak bawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga ragu dengan perkara tersebut. Mereka sibuk menyebarkan Rasulullah SAW ini pendusta, Rasulullah SAW ini buat bohong pula lagi hari ini. Bagi mereka iman lemah, goyang iman mereka. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi, ya Abu Bakrin, adakah engkau dah dengar apa yang berlaku ke atas sahabat engkau ni Muhammad? Apa yang berlaku dengan dia? Hari ini dia cakap dia pergi Aqsa. Dia pergi Aqsa sehari semalam ni. Masuk akal ke tidak? Dia nak bagi tahu, dia nak timbang perkara tersebut dengan akal dia. Cuba kau bayang, ni sahabat engkau dah buat kebohongan pula yang melampau. Kalau sebelum ni dia nak bagi tahu, sebelum ni datang wahyu dia dibagi, jadi nanti menjadi rasul.
Ini pun dah tak boleh terima akal. Ni lagi dia datang bagi tahu dia semalam pergi Aqsa dan sekarang hari ini dia ada. Dia nak bagi tahu, was-waskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Dengan dibentak oleh Sayyidina Abu Bakar. Hei, kalau perkara sebelum ini yang lebih besar daripada Isra' Mi'raj ini, yang lebih besar perkara ini, aku boleh terima. Apa pasal pula aku tak boleh terima perkara yang kecil ini saja? Apa yang aku terima? Nah, diterima, aku terima. Dia menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara kecil. Dia pergi Masjid Al-Aqsa kemudian balik. Ini kecil. Berbanding dia mengatakan aku ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aku boleh terima. Apatah lagi perkara yang kecil ini. Siapa yang datang daripada Rasulullah SAW, semuanya adalah semuanya ada benar. Maknanya Islam ini tidak diterima, ditimbang dengan akal semata-mata. Itulah hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ada kesan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hasil daripada keimanan yang benar, yang jujur kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebutkan sebagai As-Siddiq. Sebab apa? Dengan imannya yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pintu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Pintu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Qala musannif rahimahullah wa hafizahullah wa ra'ah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini insyaallah ta'ala. Pintu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Wadum ala dhalika wasbir alaihi hatta rafa'aka Allah azza wa jalla biziyadati ma'rifatuka iyyah wallati biha kasya qalbak wa bimazidin minar rahmah wallati biha futihat laka abwabul amal al-muaddi ila ridahu walati minha yatahassanu adabuka ma'a rabbika wa yataghayyaru halaka min hal ila hal wa min manzilatin ila manzilatin arqa wa arfa ila ma aradallahu bika wa sya'a. Yang bermaksud dan hendaklah engkau terus dalam keadaan itu. Maknanya apa? Terus dalam keadaan mengekalkan apa dia? Ini tadi, mengenal, kesan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kekalkan. Dan bersabarlah sehingga Allah Azza wa Jalla mengangkatmu dan menambah pengetahuanmu kepadanya. Maknanya apa? Sabar dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar daripada menahan diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Tahan diri kita daripada melakukan kemaksiatan. Maknanya apa dia? Bersabar atas jalan takwa. Itu kesimpulannya. Bersabar atas jalan takwa. Sebab itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda kepada seorang sahabat, yang mana sahabat meminta nasihat, Rasulullah berpesan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Yang ini tadi. Habis itu adakah
orang yang istiqamah ini tidak diuji dengan berbagai-bagai ujian yang akan merosakkan imannya, akan melemahkan imannya, sehingga dia lemah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu tetap datang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan istiqamah. Qul amantu billah, maknanya sentiasa koreksi diri kita, kita beriman dan kita beramal lillahi wahdah, lillahi wahdah, seperti mana bab yang sebelumnya, sehingga kita sedar, sehingga kita penat melawan diri kita, sehingga kita sedar kita beramal, kita tak mampu beramal melainkan dengan izin Allah. Kita tak mampu meninggalkan kemaksiatan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh kepada kita, sentiasa memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah wa qila 70 marrah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam kitab Nurul Iman ataupun kitab Mukhtarul Hadis yang disusun oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi 100 marrah wa qila 70 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku setiap hari meminta taubat, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. Waqila dalam riwayat yang lain mengatakan 70 kali. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana dikatakan apa dia? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa yang akan dicatat daripada Nabi SAW sebelum ataupun yang akan datang. Tak ada. Sebab apa? Kalau ada, dia bukan Nabi. Kalau ada, dia bukan Nabi. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimil akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada aku adab sebaik-baik adab. Maknanya kalau ada kecacatan, dia bukan Nabi. Sebab siapa yang ajar adab? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang utuskan Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia manusia, Muhammad basyarun laisa kal basyari, manusia tetapi bukan seperti manusia biasa. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah, "Kaifa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhlaknya adalah Al-Quran. Itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengajarkan kepada kita tentang bertaubat, yang mana sallallahu alaihi wasallam itu seperti kita katakan tadi, walaupun Nabi tidak ada catatan dosa sebelum dan selepas, Nabi tetap meminta pengampunan. Ini untuk apa? Untuk umatnya, supaya kita sedar diri. Nabi yang tak ada dicatat, yang tidak akan dicatat ada dosa pun, Nabi minta pengampunan. Dan Nabi ajarkan kepada kita,
Kalaupun kita rasa kita dah soleh, kita dah tak terjebak dengan kemaksiatan, tetap kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita minta daripada pengampunan, daripada istighfar kita ini? Rahmatullahi alaina. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita. Itu kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Tidak ada yang masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan rahmat Allah. Sahabat pun bertanya, begitu adakah dengan engkau juga ya Rasulullah? Dengan makna engkau juga masuk ke dalam masuk syurga dengan rahmat Allah. Nabi SAW mengatakan, aku juga akan masuk syurga dengan apa dia? Kelebihan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hadirin, kita ini Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul amantu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum subuh disunnahkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100 kali. Subhanallah wa hamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Dekat tarim selepas azan terus baca wirid tu 100 kali sementara menunggu jemaah datang. Dekat masjid-masjid, dekat Hadramaut, amalkan benda ni. Dalam waktu tempoh berapa minit tunggu jemaah nak datang tu, satu masjid tu berzikir subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah 100 kali. Orang dah ramai datang, dah habis 100 kali solat sunat 2 rakaat, kemudian apa dia? Qoman. Sini kita tak ada, tunggu jemaah 10 minit, tidur-tidur, menyandau. Kadang-kadang bila ada qoman baru nak bangun, kaki pula kebas, terpaksa sandau sekejap. Jadi tak salah untuk kita mulakan 10 minit. Berapa minit tunggu jemaah datang? 20 minit. 20 minit. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah 100 kali. Itu berapa minit? Tak sampai 10 minit pun. Kini tak tahu, tak ada dah masjid yang baca doa sebelum subuh. Kalau dulu mungkin ada lah, dekat Yaman, dekat Hadramaut, sampai sekarang tradisi itu ada, dia tak tinggal. Akhirnya jemaah tahu, jemaah pun tak rugi, tunggu-tunggu temenung je. Kadang-kadang kita semangat nak berzikir ni bila ramai-ramai. Kalau seorang-seorang tepu juga macam tu kan, lemau. Jadi bila Bilal pun ambil mic, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, jemaah pun semangat, tak mengantuk. 100 kali, 10 minit, 20 minit tunggu jemaah dengan kosong macam tu, baik kita berzikir. Sendiri-sendiri pun tak ada masalah. Tapi baik kita dengar kuat-kuat, mungkin yang luar masjid pun terdetik juga hati dia. Subhanallah hamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Sebab apa? Bilal ni paling untung sekali, di antara yang paling untung. Sebab apa? Di azan dia Allahu akbar, Allahu akbar, orang datang 110 orang. Man dalla ala khairin falahu ajr mithl kafa'ini. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melakukan. Maknanya dia datang solat sini, 10 orang lagi datang, dia dapat pahala 10 orang tu. Dia dapat pahala 10 orang yang datang solat. Sebab apa? Dia yang panggil datang, dia yang azan.
Jadi berebut-rebutlah jadi Bilal, jangan berebut jadi imam. Imam dekat sini jadi imam. Dan imam menanggung semua masalah makmum. Tetapi Bilal tak ada. Dia panggil, dia datang, dia dapat pahala semua. Jadi untung jadi Bilal. Untung jadi Bilal. Sebab itu Sayyidina Bilal, gelaran muazzin ni ma'ruf Bilal ni daripada Sayyidina Bilal. Bilal ni bukan menunjukkan dia muazzin. Muazzin tu yang perkataan yang betul. Tapi Bilal ini barakahnya nama Sayyidina Bilal, yang melaungkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya waktu solat, sehingga nama tersebut ma'ruf di masjid-masjid. Baik. Jadi kekal tadi istiqamah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab ada kesan tadi, kita kenal Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfir lakum, Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kamu, kemudian Allah akan mengampunkan dosa kamu. Allah pun tahu kita ni tak terlepas daripada dosa, tapi kita buat terus istiqamah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jika terjebak, istiqamah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tentang diri kita ni tiada yang mengetahui, tak semua mengetahui tentang dirinya. Tak ada manusia yang tahu semua tentang dirinya. Sebab apa? Kita ni milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena minta ampun dan istighfar kepada Allah. Sebab apa? Kemungkinan ada dosa yang kita sendiri tak sedar itu adalah dosa. Kemudian bersabarlah sehingga Allah Azza wa Jalla mengangkatmu dan menambahkan pengetahuanmu kepadanya. Terus sabar sehingga kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak disampaikan oleh Tuan Guru tadi? Kadar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menurut kadar ketaatan kita kepada Allah. Kedekatan kita kepada Allah menurut kadar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ketaatan kita kepada Allah, makin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kurang ketaatan kita kepada Allah, makin jauhlah kedekatan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga adalah kadar kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita mengikut kadar banyaknya sunnah yang kita jaga di dalam kehidupan kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, dia telah mencintai aku. Maknanya orang yang menjaga Rasulullah SAW ini sedang membuktikan dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dekat sini masih menjadi satu pengagungan kepada kita tentang pakaian-pakaian sunnah. Solat kita masih pakai kopiah, walaupun segelintir dia tak pakai. Kita masih memakai ridak, kita masih memakai sugi. Ada yang pakai sugi kat sini. Harap-harap adalah. Jangan yang tak pakai. Nanti pengurusi siapkan sugi dekat sini. Faham? Siapkan. Kalau ada orang letak air, kita letak sugi. Sebab air dah ada kan. Letak pula sugi, ambil, diletak pula duit RM1 macam tu ke berapa lah. Kan? Kita nak ajak orang beramal. Sebab apa?
Sugih ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni. Memang kita gosok gigi, memang kita ada untuk kita bersihkan gigi kita. Tapi yang ni untuk solat 70 kali lebih baik daripada orang yang solat tanpa sugih. Harga baru ada yang jual RM1, ada yang RM1.50, ada yang RM2.50, ada yang RM3. Kalau RM5, kalau memang tak ada dah jual sugih, itu je ada RM5, belilah. Tapi kalau banyak lagi kedai lain, cakap dengan dia, jangan jual mahal sangat, nanti tak berkat. Ada orang sampai jual RM5. Model yang sama, sebelah RM1.50, yang ni RM5. Bukan kita kedekut, tetapi nak bagi pengajaran kepada penjual. Jangan jadikan barang-barang sunnah ni untuk kita angkut keuntungan 2 kali ganda, 3 kali ganda, 10 kali ganda. Baik. Jadi itu tadi tentang Rasulullah SAW. Siapa yang menghidupkan sunnah Rasul SAW, faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah, ini kalau tak silap rawahu Imam Tirmizi, dia telah mencintai aku. Siapa yang telah mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di syurga. Betul lah. Nabi SAW sebutkan apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maknanya kita beramal dengan sunnah ini sebab kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuan Pengurusi dah boleh sediakan di antaranya sugi. Sebab apa? Sediakan, lepas tu dapat pahala. Imam solat, Tuan Pengurusi solat, semua pakai sugi, dapat. Setiap solat tu 70 kali ganda pahala dia kita pun dapat. Kemudian 27 darajat solat kita jemaah ditambah dengan 70. Untung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pahala sidik, buat amalan sikit pahalanya banyak. Umat yang dicemburui oleh umat-umat, bahkan Nabi pun cemburu dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa sendiri nampak kelebihan umatnya Nabi Muhammad sallallahu ini. Nabi Musa alaihissalam pun minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak rugi kita menghidupkan sunnah Rasulullah walaupun sedikit. Kita nak belanja semua jubah tak mampu, biarlah yang RM2 ni, tapi pahala dia 100 pahala orang mati syahid. Baik. Kemudian ini mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa, kemudian menambah pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya makin kita beramal, makin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, makin kita kenal diri kita. Bukan makin beramal, makin terkenal, lupa diri. Itu beza menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi hamba kepada makhluk. Dulu dia pekerja biasa. Bila dia jadi bos, dia rasa diri dia hebat, dia tak kenal dah siapa yang didik dia dulu. Sebab apa? Dia bergantung kepada manusia. Tapi yang bergantung kepada Allah, walaupun dia pekerja biasa, dia tetap bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur menjadi pekerja biasa, sama dia bersyukur dia menjadi bos. Dia bersyukur dapat datang ke masjid bukan pengurusi, dan dia bersyukur dapat datang ke masjid walaupun dia dah ada jawatan, tetap sama. Dia jadi Bilal, tetap sama dia bersyukur. Dia jadi makmum, tetap dia bersyukur sama. Maknanya apa dia? Kerana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Laulallah, kalau bukan kerana Allah, mahtadaina, kita tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang mana dengan pengetahuan itu akan dibaluti hatimu dengan tambahan rahmat, dan dengan tambahan itu pula akan terbuka bagimu pintu-pintu beramal yang pasti akan membawamu kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Memang betul. Kalau kita dah ada pengetahuan yang dibaluti dengan rahmat Allah, maka kita akan mudah untuk melakukan amal yang lain. Kita akan mudah melakukan amalan-amalan yang lain. Contoh, kalau kita sentiasa ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, terus istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah, paling kurang kita tidak meninggalkan amalan kita, kita terus istiqamah. Itu paling kurang. Kemudian kita terus kalau solat 2 rakaat dengan kesan yang paling hebat dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang paling kita nak, kita jangan dijebakkan dengan kemaksiatan yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Tengok, kita boleh lihat diri kita, ada satu dosa je yang kita tahu, yang kita tak tahu pun melemahkan semangat kita untuk tahajud, melemahkan semangat kita untuk salat duha, melemahkan semangat kita untuk baca Al-Quran, melemahkan semangat untuk datang ke masjid. Kalau tak percaya, semua masing-masing ada pengalaman, kan? Bila seseorang itu mula meremehkan, mengabaikan sesuatu perkara yang diagungkan oleh Allah dan Rasul, maka benda-benda lain akan berlaku kepadanya. Benda itu biasa. Contoh, orang yang tak biasa datang, dia anggap solat Jumaat ni biasa, yang penting aku solat. Tak terdetik dalam hati dia tu nak pahala daripada Allah, tak terdetik pun dalam hati dia nak tingkatkan amal. Tetapi bagi orang yang tahu benda tersebut tertinggal, dia menangis. So susah. Tengok sahabat macam mana, kena tegur dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanah engkau tu khairum minad dunya wa ma fiha, kalau dibandingkan dengan takbiratul ula. Takbiratul ula bersama imam ini lebih baik daripada isi dan daripada dunia dan segala isinya. Sehingga para sahabat tersebut tinggalkan tanah dia. Kita yang ada tanah jangan tinggalkanlah. Cuma itu sahabat punya keimanan. Kalau ada yang nak tinggalkan, cari kita orang, biar kita orang jaga tanah tu. Itu nak menggambarkan betapa sahabat menjaga hubungannya dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan buka lagi pintu-pintu tersebut. Sebab apa? Rahmat tadi ada dalam hati kita. Kemudian yang mana daripada amalan-amalan tersebut akan bertambah haluslah adab sopanmu terhadap Tuhanmu, lantas berubahlah halmu dari satu hal kepada satu hal, dan dari satu peringkat keimanan kepada satu peringkat keimanan, sehinggalah kepada sejauh mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku ke atas dirimu. Begitulah keadaan kita. Ada peningkatan kepada diri kita, dan itu bukti. Kalau kita tengok adab orang yang menjaga sunnah-sunnah ni, makin tinggi akhlak dia dan sopan santun dia, terutamanya dalam masjid. Kadang-kadang ada orang bagus, ini Masya Allah, dia memang jaga sunnah dia ni. Nak masuk masjid pun ada orang tua yang macam dekat Hadramaut, dia akan berhenti masjid baca doa depan pintu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Berhenti depan baca doa, jalan. Kita tak ada, kadang-kadang lupa, masuk je terus. Kan? Keluar masjid sama, sebelum keluar berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudihi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba fadlik. Baru keluar. Pakai selipar kaki kiri. Kaki kanan. Keluar kaki kiri, pakai selipar kaki kanan. Kita kadang-kadang tak perasan benda tu. Masuk rumah pun sama, dia nak jaga sunnah tu. Masuk rumah berhenti,
Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tombol pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagi salam, baru buka. Kemudian sampai rumah duduk, baca ayat kursi Allahu la ilaha illallal hayyul qayyum. Dia tak ada, sebelum dia buat apa-apa semua. Maknanya dia dah ada tertib, sopan dalam kehidupan dia. Sebab apa? Ini adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid, dia tak ada pergi sembang-sembang, tak ada, dia masuk terus 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Benda-benda tersebutlah yang akan menguatkan keimanan kita, yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab kita kepada Allah Subhanahu. Orang yang ada adab dengan orang yang tak ada adab, masuk bilik air memang sama masuk, tapi orang yang ada adab tadi berbeza dengan orang yang tak ada adab. Sebab apa? Yang ni masuk dengan ada iman, yang ni masuk sebab sakit perut semata-mata. Tapi orang yang ada adab, dia tak akan lupa. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada gulam, Sammillah, makanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang dekat dengan engkau. Adab Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah dan jauhi kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala isikan waktu kita dan berikan kesihatan kita ini dalam keadaan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas lillahi wahdah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkati amal kita. Mudah-mudahan Allah berkati ilmu kita. Mudah-mudahan Allah berkati anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga segala perkara urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhi kita daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang saleh. Allahumma ja'alna minal aminin, Allahumma ja'alna minal salihin, Allahumma ja'alna minal siddiqin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla nastaghfiruka ya hayy ya qayyum. Salli wa sallim ala abdika, salli wa sallim 'adada 'ilmika ala abdika rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi. Allahumma aslih shu'una ummati wa farij 'anna al-humum wal ghumum ya hayy ya قيوم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا الى حبك. اللهم آت نفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأعف منكم. تقبل الله منكم.